Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum, kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extra. Dan kejap Ustaz. Ya. Okey. Dan cakap pasal puaka ni apa? Extra. Ada orang pun cakap juga tanya. Pasal apa tu? Apakah hukum-hukumnya mempunyai dan ambil kodam jin? Kodam jin. Kodam apa jin. dia punya apa dia? Hukum-hukumnya tak tahu lah. Mungkin dia dengar orang ambil kodam jin. Ada orang mungkin tak faham apa tu kodam. Saya pun nak tanya juga. Kita manusia ni pun ada kodam. Tak nak tanya. Ada kodam tak ada kita. Okey. Itu satu. Itu korin. Korin. Jangan salah faham Korin, kodam lain. So korin apa? Kodam apa? Okey, boleh. Saya jelaskan dulu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita tengok daripada awal sekali berdasarkan pertanyaan apa hukumnya ambil khodam. Sebelum kita masuk kepada ambil khodam dulu, kita kena faham dulu apa itu khodam. Okay. So khodam adalah dalam kata bahasa Arab yang diambil dari kata khodama, yakhdumu, khidmatan. Okay. So dalam kaedah bahasa Arab, siapa sahaja yang ada belajar ilmu saraf, iaitu mythology ke morphology atau morphology. Present tense, past tense, past participant ke past something like that lah. That's what we call morphology lah or something like that. Kan? Ada time primary school kan belajar kan? Yes. Ran, runded. Ran. Macam write, wrote, written. True. That's right. So written is past participant. Past, present tense. Present tense, past tense, ini. Oh, okey. Kita jangan aibkan diri kita sendiri. So dalam kaedah bahasa Arab pun ada fi'il madhi, mudhari', masdar. Yes. Which is the past tense, present tense, then the Past furious. Okey. Itulah. Boleh. Past furious. Faham past furious. Past tense, present tense. So dia ambil kata khadama yakhdumu khidmatan ataupun khadama yakhdimu. So can be yakhdumu ataupun yakhdimu khidmatan. So khidmatan yang biasanya dalam bahasa kita dipanggil sebagai khidmat. Kan pernah dengar kan? Khidmat apa, khidmat sertu, khidmat ini, khidmat itu. So itu mengenai khidmat. So ambil khadama iaitu yang mendampingi ataupun yang membantu. Jadi kalau seorang pembantu ataupun maid dalam bahasa Arab kita panggil sebagai khadim. Okay. Pelayan ataupun maid panggil sebagai khadim, singular. Kalau plural, khadam. So yang sekarang kita selalu dengar khodam ni adalah pembantu yang banyak. Plural. Kita dengar macam gambar piramid. Khadam. Khadam sebagai khadim dalam bahasa Arab. Khadam. Okey. Pembantu. Yeah, so pembantu. So di sini kita kena faham bahawasanya ada perbezaan antara khadim ataupun khadam pembantu dengan qarin. Qarin adalah maknanya pendamping. Yang tadi pembantu, yang qarin adalah pendamping yang selalu mendampingi kita. Itu dipanggil sebagai qarin. So qarin ada yang mendampingi. Kemudian boleh panggil sahib. Sahib maknanya sahabat yang selalu mendampingi dia juga pun sama. Rafiq pun sama, sahabat, berkawan yang mendampingi. Sadiq pun sama, maknanya kawan rapat, kawan karib. Semuanya yang mendampingi lah. Even for zauj,
pun sama. Zauj dalam bahasa Arab maknanya yang berpasangan ataupun yang mendampingi. So sebab itu suami isteri dipanggil sebagai zauj. Yang maknanya yang selalu mendampingi antara satu dengan yang lain. Cuma di sini kita kena faham, dalam piramid kosakata tu apa bahasa? Kosakata tu, dalam piramid kosakata, kata qarin is the highest level. Qarin. Yang lain-lain it still mendampingi tapi tak setiap saat. Tak setiap tempat. Contohnya, kalau macam tadi kata zauj, iaitu pasangan kita, suami kita ataupun isteri kita, tak mendampingi kita setiap masa kan. Contoh kita masuk toilet. Mana ada kita masuk toilet, kita buang hajat, habis dia ikut sekali. Boleh ikut tak? Tak ada kan macam gitu. Apalagi kalau kawan lagi lah nak masuk dalam toilet dengan kita, buat apa kan? So tak macam gitu. Even kalau jiran ke apa, lagilah tak pernah masuk sama-sama kan? So kalau tengok di sini, kalau qarin adalah yang ikut setiap masa. Okey. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dikatakan tidak ada seorang yang mauludin, tidak ada seorang yang dilahirkan manusia, yang dilahirkan tanpa Allah SWT berikan qarinan. So qarin adalah daripada apa? Daripada dua. Yang pertama adalah qarin daripada jin ataupun syaitan. Yang kedua adalah qarin daripada malaikat. Yang qarin daripada syaitan ni, dia akan selalu membisikkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang tidak baik. Yang merupakan maksiat ataupun yang merupakan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalai dalam ibadah, tidak baca Al-Quran dan lain-lainnya. So maksiat-maksiat, dosa-dosa, itu kerja qarin yang daripada jin. Qarin daripada malaikat yang selalu menasihati kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tambahkan lagi dengan solat-solatnya, dengan melakukan kebaikan kepada manusia yang lain dan lain-lainnya. Tapi yang qarin yang daripada jin ni, semua orang ada. You nak baik macam mana pun, you nak jahat macam mana pun, you rasa diri you banyak ilmu ke tak banyak ilmu, semuanya ada qarin. Termasuk diri saya ke siapa-siapa, semua yang ada qarin. So qarin tu kita ada sejak dilahirkan sampai kita akhir hayat. Yes, true. So yang tak baik ni semua orang punya tak baik, kecuali satu saja, qarin yang daripada jin yang masuk Islam. Iaitu qarinnya Rasulullah SAW. Disebabkan oleh mukjizat Rasulullah SAW, qarin yang ini yang tadinya suruh Rasul ataupun siapa sahaja untuk melakukan benda yang tak baik, dosa dan lain-lain, dia sendiri masuk Islam. Okay, so that one exception. So sekarang, what's the difference between qarin yang tak baik tu dengan khadim ataupun khadam? Okay. So perbezaan dia adalah yang qarin memang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Tapi kalau yang khadam ni adalah bukan Allah berikan kepada setiap manusia, tapi dilakukan oleh manusia agar mendapatkan pembantu daripada kalangan jin. Dan pembantu ni selalu, bila cakap pembantu maid, ada bayaran. Ada gaji kan? Ada imbalan dia. So untuk ambil khadam ni ataupun khadim ni, mereka perlu lakukan ritual-ritual tertentu. Sesajen. Mereka perlukan sajian-sajian tertentu. Mereka perlukan baca zikir-zikir tertentu berapa ribu kali. Mereka perlu contohnya puasa. Saya tak sebut harinya lah. Beberapa hari tanpa memakan benda-benda yang bernyawa ketika buka puasa. Oh, macam nasi biasa. Contohnya kalau macam dia tak boleh makan macam daging, tak boleh makan telur, tak boleh makan ikan, disebabkan ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan khadam tertentu. So itu adalah dia punya imbalan dia. Tapi sekarang kerja khadim ni ataupun khadam ni apa? Ada yang untuk pengasihan. Biar orang tu disukai oleh masyarakat, biar orang tu disayangi oleh pasangan dia, disayangi oleh orang yang tak suka dengan dia, contohnya dengan bosnya ke lain-lainnya, tu ada. Even for saka pun ada. For saka pun ada juga yang pakai, saka ni adalah yang menjagakan, yang menolong, yang membantu kita dalam keadaan susah ke, dalam keadaan kecelakaan ke, dalam keadaan apa-apa,
perlindungan, semuanya daripada yang daripada saka ni dipanggil sebagai khodam juga. Padahal yang menyembuhkan, yang menjaga apa semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So, perkara-perkara seperti ini banyak orang pakai khodam. Dan the misconception di sini adalah ketika orang awam yang tak ada ilmu asas, ketika mendengar kalimat Arab, khodam, oh ni daripada Arab ni, maknanya benda yang baik. Daripada kata asal usul bahasa Arab, mungkin adalah benda yang baik. Padahal tidak. Dan apakah khodam itu daripada malaikat? Ramai orang bilang, oh khodam tu adalah daripada malaikat ataupun malaikat apa? Khodam daripada ayat kursi lah, khodam daripada inilah, itulah. Tak. Khodam di sini adalah kebanyakan yang dipakai adalah jin. Even for tukang sihir pun diorang pakai khodam. 77 pun diorang pakai khodam. So 77, saya pernah jelaskan pasal 77. Maknanya diorang buat ritual telur ke apa semua, diorang akan letak di tempat yang tidak dilalui oleh orang lain, di dalam hutan. Kemudian jin yang nak ambil that job, dia akan ambil tu benda, kemudian dia akan terbangkan. Dia akan bawa sampai ke orang yang dituju. Sebab itu namanya 77. Okay. So, yang jin yang ambil tu pun dipanggil sebagai khodam, yang membantu. Maka apakah hukum dia sekarang? Kita kembali pada yang soalan tadi awal. Apa hukumnya mengambil khodam? Dalam Islam, mengambil khodam adalah haram. Tidak diperbolehkan. Maknanya tak ada ulama yang mengatakan, oh boleh nak ambil lah apalah ni semua. Tak. Kebanyakannya tidak diperbolehkan. Walaupun adalah satu pendapat yang mengatakan memperbolehkan, asalkan perkara-perkara yang mubah. Tapi saya still menafikan sebab dia akan mengganggu akidah daripada masyarakat. So, best not to ambil pendapatnya at all. As I said tadi, adalah haram. Kita tengok dalam Al-Quran, dikatakan apa dalam surah Al-Jin? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian manusia daripada kaum lelaki yang yang meminta pertolongan daripada segolongan lelaki daripada kaum jin. Fazaduhum rahaqa. Maka sebetulnya ia akan menambahkan lagi kesesatan. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran akan menambahkan kesesatan, maka berhati-hatilah. Jangan kita meminta apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang untuk membantu ke apa, tak payah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bantu. Kalau jin belum tentu boleh bantu. Dan ketika seorang itu membantu tu, Allah Subhanahu Wa Taala tak minta imbalan. Tapi kalau jin, dia akan minta imbalan. Kalau dia tak minta imbalan dengan you, dia akan minta imbalan dengan you punya keturunan. So, jangan sampai kita ambil dan kita menyesal disebabkan apa? Yang akan terjejas adalah awak punya anak, awak punya cucu, awak punya cicit, awak punya cicak, cocok, semuanya ke bawah. Semuanya dia akan rasakan dia punya kemudaratan. Wow. Dia ke bawah apa macam itu? Bos tahu. Dia cucu, cicit, anak dulu. Anak, cucu, cicit, cocok, cicak, cocok. Semuanya. Ya. So, jangan ambil lah. Minta dengan Allah SWT. Lambat lah. Tak ada suka disetahan je. Seperti Tu, cuba tengok. Dalam kamus bahasa Melayu ada. Ada. Cicak, dia punya cocok. Itu. Betul, cicak, cocok. Cocok. Apa? Jangan nak membodoh-bodohkan saya, tahu Ustaz. Saya dah lah bodoh. Bismillah. Tak baik orang-orang. Cicak, of course lah, lizard. Kan? So, walhal tak diperbolehkan dan hukumnya haram. Ni saya kasih bahasa Arab. Haram. Ingat, yang tanya semua pasal nak ambil khodam dan juga apakah hukum-hukumnya. Bahasa Arab, haram. Ya? Ya, saya. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okey. Okey, itu saja diharapkan. Sorry.
Jap, ada orang yang letak all this khadam-khadam ni semua dalam cincin. Kat dalam cincin, dalam rantai, dalam macam bonjok tu semua. Macam jadikan tangkal gitu can be macam tangkal-tangkal gitu ataupun jam. keris. Betul jam-jam. Keris. Oh, jam saya tak pernah buat lagi. Tapi kalau keris apa ni semua kadang-kadang ada khadam dia kat dalam. What you have to do, you neutralize. So masukkan dalam air, baca Fatihah, ayat kursi 3 kul. Dalam air tersebut, you rendam, letak garam sikit. Dah, insya-Allah okey. Okay. Then after that, kalau nak buang, buang. Kalau tak nak buang, dan jual lah. Jangan jual lah. Dah neutralize tu. Tapi takut orang gunakan. Dah neutralize, dah bersih. Kalau bersih, kalau orang try pun tak boleh? Tak boleh pasal tak ada isi. Yalah, macam dah neutralize, maknanya benda tu dah bersih dah. Yalah, kalau Ustaz cakap tadi, kalau nak jual, lepas tu korang yang beli tu, dia isi kan? Jangan gitu. iPad pun kita boleh isi. Anything pun boleh isi. Yo, okay. Itu saja untuk hari ini. Diharapkan penerangan Ustaz ni semua yang tanya pasal khodam ni semua dapat. Kan? Okay. Terima kasih banyak yang tanya soalan tu semua. Kalau anda apa-apa nak tanya pada kita, jangan lupa anda boleh hantarkan kepada email kami iaitu puaka.sg@gmail.com. Betul. Okey, dan kalau macam gitu jangan lupalah ikut sekali kita punya Puaka Instagram dan TikTok di Puaka Official. Dan apa lagi Ustaz? Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel kita, dan jangan lupa untuk tekan ya Allah, tekan. Jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru daripada kami, insya-Allah. Dan juga terima kasih pada semua, bukan pada semua, pada penaja kita, the Tech Team SG, kerana sudi menaja. Dan sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh hubungi mereka di nombor telefon yang tertera di bawah sini. Apa saja, kalau misalnya tak nak jumpa diorang ke, ataupun sebab dah COVID gini susah nak jumpa kan ramai-ramai, anda boleh tetap berhubungan mereka melalui Zoom, video call dan sebagainya. Yo, The Tech Team SG, mereka akan bantu anda dalam menyelesaikan masalah-masalah hartanah anda. Okey. Dia ada kat bawah sini kan, paling kiri ke kanan Kita atas. Kata macam alhamdulillah, macam gitu. Okey, itu saja. Kanlah, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum. Wassalam, bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.